Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa di Garsi TV untuk siaran hari Jumaat ni, penghulu segala hari. Kepada mereka yang dapat bersolat Jumaat, alhamdulillah. Bagi mereka yang tak dapat dan bersolat Zuhur, bersyukur juga. Alhamdulillah supaya hari Jumaat ni penghulu segala hari. Kita dipelihara, segala amal ibadat kita diterima. Kehidupan kita dipermudahkan, pintu rezeki dibuka seluas-luasnya. Segala taubat kita diterima. Dan Allah pelihara kita pada hari Jumaat ni dengan memberikan kita lebih kerahmatan. Kalau ada bencana yang ada berdekatan kita, moga Allah jauhkan. Kalau ada rezeki yang sedang berputar-putar, moga Allah segerakan. Kepada 80,000 orang tukang jahit, tukang gunting ataupun barber yang kembali bekerja, selamat berkhidmat dan semoga anda dirahmati rezeki setelah 3 minggu lebih. Kalau di Lembah Kelang ni dah hampir 4 minggu, sebulan anda tidak beroperasi. Semoga perniagaan yang bermula hari ini dirahmati, ikuti SOP. Saya pun nak ke barber lepas live ni kerana dah sebulan tak gunting rambut kerana sejak PKP dilancarkan hari tu, kedai gunting rambut semua tutup. Share je, petang ni saya akan update banyak benda mengenai tajuk yang selalu mengelirukan. Tadi saya naik Grab pun, kebetulan saya pilih tajuk ni kerana masa naik Grab tadi pun pemandu Grab bertanya dengan saya tentang vaksin. Apa itu vaksin, macam mana nak tahu vaksin itu berkesan atau tidak, sama ada ini adalah plandemic ataupun pandemic. Anak muda berusia lewat 20-an yang memandu Grab dah 2 tahun lah. Jadi dia kata dia banyak dikelirukan oleh maklumat-maklumat Facebook mengenai teori konspirasi, mengenai bahaya vaksin. Termasuk juga seorang yang semalam menaikkan status bahawa berurusan dengan Pfizer adalah berurusan dengan syarikat yang sedang berhadapan dengan saman berbilion dolar tu. Saya tak faham bagaimana pemilik akaun Facebook ni begitu faham tentang perniagaan Pfizer, melebihi daripada lebih 60 negara yang berurusan dengan Pfizer untuk mendapatkan bekalan vaksin. Hujah yang sangat tak masuk akal dengan mengatakan bahawa Malaysia akan ditipu oleh Pfizer berdasarkan Pfizer sejak penubuhannya sedang menghadapi saman berbilion dolar. Dia tak faham kedudukan saman berbilion dolar dari segi sejarah Pfizer dan juga perkembangan vaksin yang bukan saja diterokai oleh Pfizer tapi diterokai oleh 7 atau 8 syarikat besar lain yang sekarang telah pun diiktiraf sebagai boleh beroperasi dan boleh mengeksport dan boleh mengedarkan vaksin keluaran mereka. Nanti saya akan detailkan part-part vaksin tu, tahap kepulihan penggunaan serta syarikat-syarikat yang berurusan dengan Malaysia bagi membekalkan suntikan kepada 27 juta orang rakyat Malaysia ataupun 26.5 tu juta orang ataupun 80% rakyat Malaysia yang akan disuntik bermula seawal Mac nanti dengan 1 juta dos disediakan untuk 500,000 barisan depan, dan kemudian pada bulan Mei 13 juta dos dibekalkan untuk 6.5 juta orang bagi golongan warga emas 60 tahun ke atas, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi, lemah jantung, buah pinggang, obesiti, dan juga orang kurang upaya. Itu adalah frasa yang kedua, membabitkan 6.5 juta suntikan, dan kemudian baki 18 juta suntikan akan bermula pada Ogos untuk semua warga negara berusia 18 tahun ke atas. Kemudian timbul mengenai soalan kenapa kanak-kanak tak divaksin. Ini soalan yang kata, itulah sebab itu saya kena beritahu bahawa 80% adalah memadai memvaksin golongan dewasa yang dianggap aktif dan lebih mudah menjadi perumah ataupun penyebar penyakit ni. Manakala vaksin tidak akan disuntik kepada kanak-kanak kerana beberapa sebab kesihatan, dan kedua adalah kerana strategi mengutamakan dulu golongan yang boleh menjadi penyebar. Dalam sejarah di Malaysia hanya satu je kanak-kanak yang meninggal berusia 2 tahun. Ada 3 kes membabitkan orang muda berusia 40 tahun yang tidak mempunyai penyakit kronik tetapi meninggal dunia akibat vaksin. Yang lain adalah kes-kes stereotip. 800 lebih kematian adalah kes-kes stereotip, di mana kes-kes yang sama, kumpulan mangsa ataupun kumpulan korban yang sama dilaporkan sebagai 99% korban vaksin 19 di seluruh dunia, iaitu mereka yang bersimptom, mereka yang berusia lebih 60 tahun, dan juga mereka yang mempunyai gejala akut, iaitu penyakit asasnya adalah berasaskan saluran pernafasan, selain daripada mereka yang mempunyai penyakit 3 serangkai, itu darah tinggi, kencing manis, diabetes dan juga lemah jantung.
Kita akan share sementara sebelum saya mulakan sesi itu. Petang ni saya beritahu, saya belanja, anda yang datang petang ni akan mendapat belanja buka gundi. Saya limitkan jumlah belanja hanya 30 set bagi pakaian yang pertama kita keluarkan daripada gundi itu, iaitu t-shirt AMI. Saya boleh dapat petang ni, kerana malam saya akan naikkan dengan harga 3 helai 100, tapi petang ni 30 set je saya belanja t-shirt collar bulat AMI pelbagai brand dan pelbagai corak tu dengan harga RM80. Lepas tu baki barang ni semua saya akan belanja dengan diskaun, sebab saya dah flykan barang ni semalam untuk penonton malam tadi. Sebab malam tadi kita tak buat preview and lock, kita akan panggil fly and shoot. Saya tunjuk, saya declare, siapa berminat dia shoot je, tak banyak barang yang baki ni. Petang ni saya akan belanja anda dengan diskaun, membolehkan stok fly and shoot ni saya habiskan petang ni, dan malam ni saya boleh naikkan barang baru. Bagi mereka yang menanti combo denim dan combo baseball, kita tak akan naikkan pada minggu ni, kerana seperti mana status yang saya naik dekat Facebook, minggu ini adalah minggu combo-comboan bagi laskar-laskaran, kemo-kemoan, celoreng-celorengan, bagi mereka yang mencari barangan army-armian. Jadi dah tahu dah, kata jangan tunggu saja ke minggu depan. Saya terpaksa delay untuk buka guni bagi mereka yang mencari baju baseball. Kita ada 400 helai lebih. Bagi mereka yang mencari collar polo, t-shirt polo tee, collar tee pun akan pergi ke minggu depan. Kerana minggu ni saya nak pestakan semua barang AMI supaya kita tidak bercampur aduk dan fokus kita tidak bercampur aduk. Berarti saya nak anda fokus dan habiskan saja stok barangan AMI, dan kami pun fokus untuk jual barangan AMI. Kerana saya tak fikir guni AMI boleh dapat lagi. Mencarinya selama 6 bulan, baru sekarang dapat 4 saja guni AMI, itu pun dari Bangkok, tuan-tuan. Jadi kita tak dapat bekalan guni AMI daripada pembekal guni tempatan, terpaksa bawa daripada Bangkok, dan itu pun 4 gundi je. Seluarnya tak banyak, bajunya tak banyak, t-shirtnya pun tak banyak. Tapi okeylah untuk memenuhi aspirasi saudara bermain gundi-gundian. Dan ada sedikit item-iteman. Saya mula lepas yang item dulu dalam fly and shoot semalam, kerana banyak juga dalam gundi ni kita dapat item US, kita dapat item Jerman, dan kita dapat item Belgium juga. Dan juga kita dapat item dari AMI Australia, original, apa yang dipanggil sebagai AMI issue, selain minimum dalam 20% saja adalah item fashion, di mana dikeluarkan oleh syarikat-syarikat fashion tetapi menggunakan kemo-kemoan. Kita ada berapa view sekarang? 364. Saya akan mula brief saudara mengikut foto. Saya kena refer kan, sebab saya takut saya ke barat, fotonya ke timur. Mengenai AstraZeneca, vaksin yang kedua terbesar yang diimport oleh Malaysia. Saudara dah tahu vaksin yang paling besar adalah Pfizer. Kita akan menggunakan Pfizer dalam generasi pertama, iaitu yang akan disuntik kepada barisan depan. Pfizer adalah vaksin yang terbaik di dunia dengan kadar kepulihan 95%. Angka unjuran sebenar dalam kajian makmal adalah 94.5%, tapi nisbah dengan menggunakan angka tetap dinisbahkan sebagai 95%. Ada confuse dekat sini. Ada orang mengatakan apabila saya disuntik, berarti tubuh saya hanya 95% akan berkesan. Bukan. Data mengenai keberkesanan 95% adalah diukur daripada 44,000 orang yang telah melalui ujian klinikal tahap 3. Semua vaksin yang hendak dibawa ke pasaran mestilah melalui 3 proses ujian sebelum dia boleh dijual secara komersial. Ujian pertama, ujian makmal. Ujian kedua, ujian makmal. Ujian ketiga adalah ujian sukarelawan, di mana vaksin ini akan dibawa ke negara-negara yang bersetuju menyediakan sukarelawan, maka disuntik, dan daripada situlah data-data yang diperolehi bagi ujian klinikal tahap 3 dipanggil ujian. Daripada data itulah barulah diboleh komersialkan. 95% keberkesanan vaksin Pfizer adalah merujuk kepada 100 orang disuntik, 95 orang kebal dan disahkan tidak dijangkiti oleh COVID-19. Berarti ada 5% yang vaksin itu tak bersesuaian dengan tubuhnya dan dia akan kena jangkitan COVID-19. Berarti kena faham apabila kita menyebut data keberkesanan tiap jenis vaksin yang kita import. Dalam kes ni saya mulakan dengan Pfizer, walaupun gambar itu menunjukkan vaksin AstraZeneca. Pfizer adalah terbaik di dunia kerana ujian klinikal tahap 3 yang membawa mereka mendapat kelulusan daripada FDA atau Agensi Permakanan dan Perubatan di Amerika Syarikat, dan makmal-makmal yang lain. Di Malaysia dia diberi kelulusan kecemasan. Berarti sekiranya ada sesuatu yang tak betul tentang vaksin ni, dia boleh ditarik daripada pasaran. Itu dipanggil kelulusan kecemasan yang digunakan oleh bahagian farmasi Malaysia. Memberi kelulusan kecemasan berdasarkan trend di seluruh dunia pun menggunakan kelulusan kecemasan. US juga meluluskan banyak vaksin dia untuk dipasarkan di negara mereka berdasarkan orientasi kelulusan kecemasan, di mana ia bukanlah kelulusan kekal.
Sekiranya vaksin ini dibekalkan dan mencetuskan sesuatu yang di luar jangkaan, maka kelulusan itu akan ditarik balik, maka vaksin itu juga akan dibatalkan setiap negara. Pergi pada vaksin yang Mang Mohsin tunjuk sekarang ni, saya jelaskan kepada saudara kedudukan sebenar keberkesanan AstraZeneca, Oxford University. AstraZeneca adalah syarikat pengeluar vaksin, makmalnya adalah daripada Oxford University. Sama juga seperti Pfizer, makmalnya adalah BioNTech. Pfizer adalah syarikat berpengkalan di Jerman, makmalnya adalah BioNTech yang berpengkalan di Jerman. Berarti AstraZeneca secara asasnya mencapai tahap kepulihan yang tinggi. Gini saya tunjuk. AstraZeneca mencapai tahap yang tinggi bagi suntikan bawah 60 tahun, 90% lebih. Tetapi dia mencapai tahap kepulihan yang rendah bagi berusia 60 tahun ke atas, iaitu dia hanya mencapai 52%. Setelah dicampur peratusan keberkesanan dia kepada golongan di bawah 60 tahun dan dicampur kekurangan kebersanan dia pada golongan atas 60 tahun, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengatakan garis panduannya haruslah dinisbahkan pada angka purata. Maka itulah puratanya jatuh pada 76%. Tetapi saya beri maklumat pada saudara, sekiranya vaksin ini difokuskan di Malaysia untuk suntikan bagi mereka yang berusia bawah 60 tahun, maka vaksin ini milik AstraZeneca mencapai tahap kepulihan yang sama dengan pencapaian Pfizer. Berarti secara strategiknya, ada kemungkinan kerajaan akan menumpukan vaksin AstraZeneca kepada kekuatan ujian makmalnya, iaitu di bawah 60 tahun. Jadi jangan bimbang. Kemudian kita akan pergi kepada foto kedua juga adalah Sputnik V. Ini berita yang bagus daripada Rusia. Sputnik V juga menerima ujian makmal WHO dengan kadar kepulihan 92%. Menjadikan sekarang Sputnik V keluaran daripada Rusia adalah vaksin yang kedua paling berkesan. AstraZeneca dah jatuh di tahap yang ketiga kerana selain Pfizer yang mencapai 95%, semalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menyenaraikan Sputnik V sebagai vaksin yang kedua paling berkesan apabila dia mencapai tahap kepulihan 92%. Sekali lagi saya jelaskan kepada saudara, peratusan adalah diukur bukan kepada per individu. Dia diukur daripada jumlah suntikan. Berarti kalau dia suntik 100 orang, 92 orang kebal. Dan vaksin ini berimunisasi dengan baik dalam tubuh dia. Okey? Kita pergi kepada kesan sampingan. Banyak orang cakap tentang kesan sampingan kerana kes di Singapura. Saya dah ulangkan ni bahawa mereka tak baca story itu dengan habis. 4 kes di Singapura dibariskan sebagai cemas dan mengalami jangkitan kronik. Baca sampai habis. Dalam kes vaksin, disuntik kemudian timbul bengkak dan ruam. Seorang dia timbul bengkak dan ruam dia dan dia terpaksa berada di hospital dan hospital memberikan dia rawatan. Selepas sejam bengkak dan ruam tersebut hilang. Satu kes ni pun dikira sebagai kes kritikal. Sebab vaksin ni diukur daripada sudut kritikalnya dengan piawaian yang sangat tinggi. 3 orang lagi daripada jumlah 155,000 orang yang disuntik di Singapura tu, 3 orang lagi ditahan di hospital selama 2 hari dengan kesan yang sama tetapi tak sepantas orang yang keluar lepas 1 jam. 3 orang ni memerlukan 2 hari di mana mereka terpaksa diberi rawatan untuk alergik. Jadi bebas. Berarti kesan alergik ni bukanlah membawa kepada sawan, membawa kepada koma dan membawa kepada penyakit-penyakit sampingan yang lain. Disebut kritikal. Kerana dalam suntikan vaksin garis panduan dikeluarkan WHO begitu ketat. Naik ruam je, bengkak je, consider critical. Tetapi dirawat sejam, dibebaskan. Naik bengkak je, naik ruam je, digariskan critical. Kemudian berada di hospital, selepas 2 hari keluar sebagai orang yang sihat. Untuk saudara faham mengenai kesan sampingan, seperti juga yang disebut oleh Dr. Jamilah tu, adalah penasihat kesihatan kepada Perdana Menteri. Beliau juga menyebut bahawa suntikan vaksin ini tak perlu dibimbangkan. Baca fakta-fakta saudara. Jangan share benda-benda daripada orang koyak mental di Facebook ni. Orang yang marahkan anak sindir menantu, orang yang marahkan nyamuk bakar kelambun, mereka akan memberikan teori-teori yang akan mengelirukan anda. Ambil kepada pihak yang ada fakta, ada data. Termasuk bukan saja mereka yang berkhidmat dengan kerajaan. Pergi saja kepada kumpulan pakar-pakar perubatan seluruh dunia yang tak ada kepentingan politik di Malaysia. Mereka bercakap untuk kepentingan manusia global. Mereka bercakap untuk kepentingan kesihatan global. Berpandukan daripada situ, saudara akan boleh membuat satu keputusan maklumat dengan tidak menyempitkan fikiran saudara untuk melihat post-post di Facebook yang mengeluarkan bagai-bagai teori konspirasi daripada orang yang tak faham pun apa itu farmasiologi dan orang yang tak ada latar belakang pun dalam dunia medikal. Okey? Kita pergi kepada bahagian yang kelima, iaitu Kementerian Sains, Inovasi dan Industri, MOSTI. Saya selalu nak sebut Kementerian YB Kaidri Jamaluddin, susah nak ingat. Kementerian Sains, Industri dan Inovasi.
yang akan mengetuai operasi pemvaksinan di Malaysia ni, kerana operasi pemvaksinan tidak diketuai oleh Kementerian Kesihatan kerana beban Kementerian Kesihatan untuk mengendalikan hospital dah berat. Maka untuk pemvaksinan ni diketuai oleh YB Khairi Jamaluddin dengan menggunakan strength seluruh kementerian yang berada di bawah MOSTI ni, dalam bahasa Malaysia adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Industri, di mana 600 tempat telah disediakan bagi tempoh bermula 12 bulan, iaitu bermula pada Mac tahun ini dijangka tamat pada Mac tahun depan. Tetapi ramai orang berharap ditamatkan pada Disember bagi membolehkan 26.5 juta ataupun 80% rakyat Malaysia ni divaksinkan dengan menggunakan 3 jenis vaksin yang telah pun kita persetujui untuk pemilikan, iaitu Pfizer, kita ada AstraZeneca, dan kita ada vaksin yang paling rendah kebolehupayaan dia, iaitu Sinovac daripada China yang hanya tahap kepulihannya 52%. Tapi saya percaya Sinovac akan memperbaiki kualiti vaksinnya seperti mana kualiti vaksin yang diperolehi oleh Sputnik. Dan saya jangka bahawa oleh kerana Pfizer yang masuk dulu dengan kadar kepulihan 95% dan diikuti oleh AstraZeneca dengan kadar kepulihan 76%, masih ada ruang kepada vaksin-vaksin yang lain menaik taraf kebolehupayaan mereka untuk mendapatkan tingkat peratusan pemulihan yang lebih baik. Kita pergi bahagian yang ke-6. KJ dah bagi tahu bahawa Pfizer ke Malaysia tidak terjejas. Ini maksud dia, dalam minggu lepas Pfizer mengalami krisis dengan Kesatuan Eropah EU, di mana jadual penghantaran Pfizer ke EU tidak menepati waktu dia, ada sedikit delay ataupun penunggakan, tetapi telah berjaya diselesaikan kerana Kesatuan Eropah marah kerana suntikan pertama dan suntikan kedua, kerana setiap orang akan menerima 2 dos suntikan. Setiap kali anda menerima suntikan pertama, anda boleh menerima secepat 14 hari untuk suntikan kedua dan selewatnya 21 hari bagi suntikan yang kedua, 14 ke 21 hari. Barulah vaksin itu berkesan. Kerana vaksin yang pertama apabila disuntik, dia hanya menaikkan 50% sistem imunasi. Kita perlukan vaksin yang kedua. Kenapa vaksin dijarakkan? Kerana tubuh akan mengalami implikasi kalau vaksin dimasukkan terlampau cepat. Berarti kita tubuh manusia biasa, kalau suntik 2 dos sekaligus, kemungkinan implikasi akan berlaku tinggi. Maka Pertubuhan Kesihatan dan juga semua pengamal perubatan serta semua makmal kajian bersetuju vaksin perlu disuntik 2 hari dengan jarak 14 hingga 21 hari. Berarti apabila vaksin daripada Pfizer di Amerika dan juga penghilangannya di London dan juga di Jerman terdelay ataupun terlewat menghantar bekalan, timbul krisis sama menyaman di antara Kesatuan Eropah dengan Pfizer, tetapi telah diatasi dan Pfizer boleh memenuhi jadual tersebut. Bagi menenangkan rakyat Malaysia yang hanya baca berita sebelah pihak dengan melihat krisis Pfizer dengan Kesatuan Eropah, ramai yang mengatakan bahawa Pfizer juga akan delay bekalannya, tetapi YB Khairi Jamaluddin mengesahkan bahawa Pfizer yang akan sampai ke Malaysia 26 Februari ni, tuan-tuan. 26 Februari Pfizer akan sampai dengan 1 juta dos dan bermula pada bulan Mac, 500,000 orang yang berada di barisan depan. Pekerja kesihatan, polis, angkatan tentera, rela, semua ni yang bekerja di barisan depan, immigration, semua ni akan disuntik. Saya bersetuju dengan rayuan NUTP bahawa guru-guru juga diberi keutamaan. Guru-guru juga disuntik kerana mereka akan menjadi barisan depan, terutama bagi pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang ke sekolah sekarang untuk mendapat pendidikan bersemuka sebelum mengambil peperiksaan. Saya bersetuju tu cadangan bahawa guru-guru juga disenaraikan sebagai barisan depan selain pasukan beruniform yang menjalankan urusan dengan orang ramai. Guru-guru terutama mereka yang mengajar secara bersemuka dengan pelajar dikira sebagai barisan depan. Itu je vaksin. Saya sebelum pergi gambar baru, ada soalan tak tentang vaksin? Apa dia? Kemungkinan, tapi data yang sah, yang saya sebut sah, kemungkinan tu susah nak cakap, tuan-tuan. Yang sah 26 Februari. Itu adalah data kerajaan. Kalau dia sampai ke Pulau Pinang ke mana tu, saya anggap sebagai tidak sah kerana dasar kerajaan adalah 20 Februari dia akan sampai. Buat apa dia sampai awal kena tutup bulan Mac adalah kos menyimpannya sangat tinggi tu. Dengan kadar suhu dia, minus 70. Jadi kalau mengikut datanya, kalau dia diterbangkan masuk pada 4 hari bulan Februari hari ni, tuan-tuan, kenapa nak suntik bulan Mac? Kita boleh menyuntikkannya besok tu. Tetapi logiknya dengan kajian nak suntik pada awal bulan Mac, data mengatakan dia tiba di Malaysia pada 26 hari bulan Februari adalah sah. Boleh masuk akal. Kerana disimpan dalam tempoh 5 hari dan suntikan akan bermula. Kerana 26 Februari dia sampai, dia memerlukan penstoran dan juga pengedaran yang tepat. Kerana pengedaran untuk menyuntik 500,000 kaki tangan barisan depan bukanlah hanya di Pulau Pinang, penstorannya harus diedarkan hingga ke Sarawak. Kerana kita hanya ada 3 store saja yang sesuai untuk menyimpan vaksin Pfizer, iaitu di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur dan di Kuching.
Kerana suhunya minus 70 untuk menyimpannya, tak banyak storage yang boleh buat. Berbanding kalau nanti sampainya vaksin AstraZeneca, dia hanyalah 8 darjah Celsius. Berarti penstorannya boleh dibuat di rata-rata tempat. Kerana dia mempunyai dia boleh dipelihara di store-store sejuk beku yang biasa. Berbanding Pfizer yang sangat luar biasa kerana dia minus 70. Manakala penstoran bagi vaksin yang datang daripada China, yang saya sebut dari Sinovac yang kita ambil, penstorannya hanyalah di bawah 8 darjah Celsius. Berarti penstorannya lebih mudah. Jadi saya tak percaya langsung untuk vaksin sampai di Penang sekarang. Kerana data kerajaan mengatakan dia dah tiba 26 Februari dan kemudian dia akan diedarkan. Begini ya, tuan-tuan mungkin keliru dengan apa dipanggil rehearsal. Kerana rehearsal dah bermula. Di mana rehearsal menggunakan penstoran telah pun dimulakan, tetapi bukan bawa vaksin. Bawa sejenis bahan yang kemudian nak melihat suhu 70% tu boleh distorkan atau tidak. Telah pun dicuba di Bintulu dan juga di Belaga, Sarawak, berjaya. TUDM bawa, turun dan hantar sampai ke destinasi. Bahan ujian tu tak rosak dan penstoran 70 minus Celsius juga berjaya dikawal. Apa dia maksud dia? Vaksin ni diimport oleh kerajaan, tapi strength dia adalah Pharma Niaga. Kontrak yang dapat ni adalah Pharma Niaga kerana Pharma Niaga memiliki semua rantaian. Kerana Pharma Niaga adalah syarikat perubatan yang terbesar di Malaysia. Mereka memperoleh kontrak untuk mengedarkan daripada kerajaan. Kontrak. Tetapi dikawal penuh oleh kerajaan. Dikawal penuh oleh Kementerian Kesihatan dan sekarang nampaknya dikawal penuh oleh Kementerian Sains, Industri dan Inovasi. Jadi private sector tidak terlibat kecuali Pharma Niaga menerima kontrak kerana dia mempunyai fasiliti. Dia mempunyai kemudahan pengangkutan, dia mempunyai tempat penstoran, dia mempunyai pakar yang akan mengendalikan vaksin. Tetapi dikawal sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Tak. Okey, Nasuha? Ayuha sayangku. Okey, ini konflik yang sedang sedikit merisikokan. Apabila vaksin itu disuntik, dia diukur kepada kebesaran mutasinya yang terkini. Berarti sekiranya berlaku mutasi yang lain, vaksin yang ada di storage saja yang boleh dinaik taraf. Yang berada dalam tubuh tak boleh naik taraf. Okey? Buat masa sekarang, vaksin yang ada telah pun mengukur 511, vaksin yang paling bahaya. Dan D614G dah dikira dikawal oleh vaksin yang akan datang. Kalau setiap dia macam ni senang kalau nak tahu tentang vaksin. Vaksin ni dalam mudah kira senang. Vaksin ni dia datang daripada virus juga. Virus yang disuntik ke dalam badan kita, tapi dipanggil silent virus. Kena faham teori vaksin ni. Dia ambil daripada vaksin kuman yang menyerang tubuh manusia. Okey, kuman yang sama, virus yang sama. Tetapi dalam virus tu, makmal akan mengenal pasti virus jahat, iaitu virus aktif dan virus pasif. Virus yang masuk dalam tubuh badan, duduk diam je virus tu. Maka virus yang tidak aktif inilah dijadikan vaksin. Vaksin ni bukan ramuan tongkat ali, bukan ramuan daun ketum. Dia adalah ramuan silent virus. Virus yang dikesan, dia diam, maka virus tu dibiak. Kerana dia dipastikan sebagai virus yang berada dalam tubuh manusia, dia diam. Okey, kenapa dia bawa dalam tubuh manusia? Ada dengan untuk menipu otak. Bila virus ni disuntik, dia duduk dalam badan, tapi dia tak buat apa pun. Dia tak kacau buah pinggang, dia tak kacau sistem akut, sistem pernafasan, dia tak kacau. Tapi otak menerima isyarat telah ada sejenis virus yang masuk ke tubuh, maka otak akan menghantar isyarat kepada tubuh untuk mengeluarkan proses imunisasi. Tubuh akan keluar antibody. Kerana tubuh telah mengesan. Macam kita nampak orang pakai topeng apa semua, orang pakai topi keledar, kita ingat pompak, kita pun call polis. Tapi orang tu tak memompak. Berarti Pak Polis pun datang, dah cek-cek, bukan, saya sebenarnya adalah pembaca meter, saya pakai baju topeng hitam ni, akan hari ni hujan, saya takut saya kebasahan. Macam tu je. Jadi bila vaksin ni masuk, dia diam dalam tubuh, dia akan menghantar isyarat kepada otak manusia, maka otak manusia menghasilkan sistem imun. Bila datang virus yang jahat ni, yang sedang berjangkit sekarang, sistem imun dah ada. Kerana imun itu dibuat lebih awal. Kerana itu saya bagi tahu pada saudara, apabila virus serang manusia, manusia mengambil masa 10 ke 14 hari untuk buat sistem imun. Tapi dalam tempoh 4 hari, 5 hari, virus itu telah boleh buat kita sesak nafas, virus itu telah menyebabkan berlaku lendir dalam paru-paru, dan virus itu telah menyebabkan mereka yang ada penyakit kritikal ni, akhirnya collapse sebelum tubuh dapat buat sistem imun. Jadi kena faham teori dia. Berarti kalaulah virus baru datang, maka virus tu ambil di-upgradekan. Virus tu ambil di-upgradekan. Sebab dia sebenarnya adalah menggunakan adik abang. Abangnya yang jahat menjadi virus corona yang membunuh. Adiknya yang baik menjadi vaksin pemulih. Kena faham teori tu. Daripada teori tu, tak upgraded, tak boleh buat dalam botol. Upgraded hanya boleh dibuat apabila sampel case sampai. Jadi dia ambil virus tu, dibiak dan dijadikan virus silent. Masuk ke dalam tubuh manusia menjadi vaksin. Okey? Jelas nampak? Kalau orang dalam studio boleh faham, orang dekat luar boleh faham kot, sebab saya bergantung kepada rakan-rakan dalam studio je angguk faham. Faham Berarti
tak mungkin kalau nanti datang, kalau sekarang ni strain yang paling tinggi adalah strain Afrika dan strain London. Berarti virus yang akan datang sekarang ni adalah virus yang memang, vaksin yang datang adalah vaksin yang telah consider dua strain yang besar ni. Strain Afrika saya tak ikat, tapi strain UK adalah strain 511. Satu lagi dipanggil strain Afrika. Mereka menyebutnya sebagai strain Afrika tanpa numbering number code. Dua strain tu berarti vaksin yang akan sampai adalah vaksin yang telah consider strain tu, kerana virus daripada strain tu dibiarkan di makmal, dan strain yang virus yang baik tadi tu akan disuntik dalam tubuh manusia bagi melindungi manusia apabila datang virus yang jahat. Settle. Tak ada soalan kot? 3 tahun. Kalau mengikut pakar yang gini je, kalau tak percaya cakap saya senang je. Lepas ni pergi Astro Awani keberkesanan vaksin. Ada video 6 minit mereka interview seorang pakar kesihatan, saya lupa nama tuan-tuan, orang Malaysia. Jadi dia jelaskan 3 perkara mengenai vaksin ni. Pertama, bahawa orang yang disuntik kenapa boleh dijangkiti. Berarti ketika disuntik, vaksin memerlukan masa 7 ke 14 hari untuk aktif. Tetapi orang ni dijangkiti pada hari pertama, kedua dan ketiga. Berarti orang kata, oh dah suntik pun dia kena. Dia akan kena. Kerana sistem imunasi kan bila masuk, 7 ke 14 hari tubuh baru hasilkan sistem imun. Tapi orang ni kena pada hari kedua, ketiga, keempat ataupun hari kelima, keenam. Selepas dia disuntik ketika tubuh belum lagi mengeluarkan sistem imunasi. Itu satu kata pakar tu. Yang kedua dia kata adalah kenapa setelah disuntik dijangkiti? Kerana vaksin ni telah dijamin oleh Pfizer hanya 95%. Berarti kalau 100 orang suntik, 5 orang potensi kena. Sebab ini kajian makmal. Jadi kalau kena tu, orang tu jatuh di bawah kategori 5%, di mana vaksin tersebut tidak dapat sesuaikan dengan tubuh dia, dan vaksin tersebut tidak dapat menghantar isyarat untuk tubuh dia menghasilkan imunisasi. Bahagian yang ketiga pula, vaksin ini vaksin ini hanya kekal di tubuh maksimum 3 tahun, minimum 2 tahun. Bergantung bagaimana sistem tubuh bereaksi terhadap vaksin ini. Sebagai contoh, masa saya pergi ke Ethiopia tahun 2005. Kemudian saya sampai ke Turki, saya nak masuk ke London. Turki benarkan saya masuk. Kerana dia kata vaksin saya itu tahan 3 tahun. Berarti tahun 2005 saya pergi, 2008 tu, Turki terima saya. Dengan menunjukkan sijil. Kat pasport dia dapat detect kan. Saya berada di Ethiopia dan saya berada di Somaliland, dia dapat detect. Jadi Turki benar saya masuk. Kerana Turki menggunakan teori 3 tahun vaksin tu akan tahan dalam badan saya. Tetapi saya nak fly ke Heathrow tak lepas. Kerana London menggunakan 2 tahun. Itu beza dia. Tapi kita ambil anggaran minimum 2 tahun, maksimum 3 tahun. Ini bukan pandangan saya, ini pandangan pakar. Pergi saja ke Awani, tengok saja interview. Itu bukan artikel. Senang saudara dengar. 6 minit profesor tu menjelaskan secara saya ulang balik je petikan profesor. Sebab saya orang bukan pakar sains, saya merujuk pada banyak artikel dan banyak pandangan sains dan saya share dengan saudara di Facebook. Kerana tentulah tak ramai yang minat untuk pergi cari benda-benda ni. Padahal benda tu ada dengan ketara. Jadi saya reshare je. Itu tugas saya adalah mencari fakta yang benar, yang tepat, yang datang daripada pakar. Saya share saudara pada sesi petang ni. Okey, 2 minimum, 3 adalah maksimum. Saya bagi tahu senang je. Untuk tubuh orang muda dia boleh pergi 3 tahun. Untuk tubuh orang tua pastilah 2 tahun. Untuk orang tua macam saya, lepas 2 tahun, jangan buat hal. Okey, soalan yang seterusnya sebelum kita pergi pada gambar yang lain. Okey, tak perlulah. Sebab sistem imun dah ada. Tak perlu. Tujuan dia bukan nak bagi 28 juta orang kemudiannya masih pakai benda tu. Mereka yang telah divaksinkan, berarti mereka dah ada antibody. Kalau saudara nak pakai, pakailah atas option. Logiknya kerana tubuh dah ada sistem imun, kenapa lagi membuat sistem manual? Sebab menutup muka dengan menggunakan penutup tu 92%, kajian sains membuktikan anda sedang menghindarkan diri anda daripada jangkiti. Ni kekuatan penutup muka. Meletakkan jarak 3 meter 1 meter 3.7 kaki, mengurangkan anda 85% daripada jangkitan. Berarti setelah anda divaksinkan, anda tak perlu lagi perlindungan manual kerana auto antibody telah dibuat. Tapi pada saya bagi tahu, ingat, anda mungkin masuk dalam golongan 5% yang mana vaksin itu tak workable untuk tubuh saudara. Berhati-hati sayang, sebab 5% akan kena. Jadi kalaulah takut jatuh di bawah kategori 5%, pakailah. Tetapi kalaulah sistem imun berkesan, di mana anda yakin tubuh anda selama ni divaksin, macam saya ada keyakinan lah pasal cacar. Sistem cacar yang cucuk kat saya, saya tak pernah kena cacar. Saya tak kena campak. Saya yakin bahawa sistem sudah tubuh saya dengan itu okey. Saya yakin kerana waktu saya pergi ke Somalia ketika wabak meningitis begitu tinggi, dan saya masuk ke Ethiopia dan berjalan dan bercampur gaul di kemah pelarian, tidur, makan apa semua, saya balik alhamdulillah. So saya tahu tubuh saya workable dengan vaksin tu. Ketika saya ke Arab Saudi musim haji, saya suntik satu vaksin je.
iaitu vaksin meningitis, tapi saya tak tutup vaksin batuk kering. Sebab tu balik saya kena jangkitan, tuan-tuan. Maksudnya kerana saya suntik yang pertama, tubuh saya sangat sensitif dengan vaksin. Saya pening, tuan-tuan, dan saya pengsan 10 saat. Menjadikan saya takut nak ambil suntikan kedua. Tapi itulah bala dia. Tak ambil suntikan kedua, saya pergi ke sana dan saya buat macam, sebab saya tak pergi dengan jemaah tabung haji, saya pergi buat jemaah sukarela. Jadi malam saya pergi hantar pisang, pergi hantar air untuk jemaah-jemaah miskin yang datang daripada Pakistan, daripada India, daripada Bangladesh ni. Kemudian saya pergi edar pisang, edar air pun saya tak pakai mask. Sebab saya menyertai sukarelawan tentera Arab Saudi sebagai pembekal makanan untuk jemaah. Jadi saya buat. Jadi balik saya kena jangkitan tu. Dan tak boleh vaksin kan, tubuh saya tak begitu workable dengan vaksin, maka saya diberi tambahan darah putih. So saya dapat 2 pack darah putih 11 hari juga, tuan-tuan, untuk mengeluarkan semua kahak jangkitan daripada wabak batuk ni. Menjadikan saya sangat berhati-hati kerana saya tahu bahawa sistem akut, walaupun saya bukan seorang yang ada asma, tetapi sistem pernafasan saya adalah sistem pernafasan yang antibody dia tak bagus. Okey? Soalan yang dah tadi kita bilang kat sini, untuk yang dah pernah kena COVID ni, akan diberi keutamaan? Tak perlulah. Orang yang dah kena COVID dan pulih, berarti vaksin tu sistem imun dalam tubuh dia dah buat. Macam ni, kan saya cerita tadi, sayang. Vaksin tu adalah vaksin tu adalah alat untuk menipu otak bagi menghasilkan sistem imunisasi, iaitu antibody. Vaksin tu masuk, dia menipu. Dia adalah coronavirus ataupun virus baik. Dia masuk dalam badan, dia dipanggil silent virus dalam istilah perubatan, atau virus senyap. Dia masuk duduk. Tapi otak akan baca dia sebagai musuh, maka otak hasilkan antibody. Bagi mereka yang dah kena pulih, berarti mereka tu pulih kerana antibody. Jadi nak cucuk vaksin buat apa lagi? Ketika kuman betul, virus tulen dah masuk, tubuh dia dah produce dah antibody tu. Berarti tak perlu lagi hantar kuman tipu. Sebab vaksin bukan ubat, tuan-tuan sayang. Kena ingat, vaksin bukan ubat. Berarti dia bukan penyembuh kepada penyakit COVID-19. Vaksin... Dia ada efek tak kalau dengan gaya hidup kita? Dengan kita punya sistem badan? Dengan kita punya lifestyle, makanan dari segi... Tak. Sama, vaksin adalah macam ni, tuan-tuan. Sayang, siapa yang tanya vaksin ada impak atau tidak? Faham dulu teori vaksin. Vaksin adalah kuman senyap yang masuk untuk menipu otak. Supaya otak baca dia sebagai kuman jahat, maka otak menghantar isyarat pada tubuh untuk hasilkan antibody. Itu saja. Teori dia adalah untuk hasil antibody. Berarti macam ni, saudara sesama. Okey, 4 hari baru baik kan? 3 hari baru baik. Kerana tubuh hasilkan antibody tu. Tapi sepanjang saudara sesama, tak adalah pula saudara pantang jangan makan Maggi, jangan makan mi segera, jangan makan daging. Tak ada. Pasal sistem antibody untuk dihasilkan oleh tubuh tak memerlukan pantang larang pun. Jadi tak ada pantang. Dia bukan beranak nak kena pantang 90 hari, tuan-tuan. Dia adalah sejenis kaedah perubatan menggunakan virus senyap untuk menipu otak kita, supaya otak menghantar pada tubuh untuk menghasilkan sistem imun lebih awal sebelum kuman jahat yang sebenar datang. Itu teori dia. Okey? Tak faham? Admin kata harap semua faham lah. Siapa yang faham angkat tangan, siapa yang tak faham hantar visual tepuk mata. Siapa yang faham angkat tangan, siapa yang tak faham hantar dan tepuk kepala tu, emoji tu. Admin kata soalan-soalan benda ni daripada awal Garasi buat. Garasi dah buat, hari ni saya recap je. Benda sebab saya tahu kan setiap kali kita ada penonton baru, saya recap. Nanti view balik yang dah lepas. Yang tajuk-tajuk vaksin, mesin mengambil tu saya dah detail kan. Tapi hari ni nampak lebih detail sebab saya ada masa ni. Hari Jumaat lah, tuan-tuan. Tak boleh sedekah duit, tuan-tuan. Saya sedekah sedikit apa yang saya faham dan apa yang saya baca dengan pengalaman saya 26 tahun sebagai seorang wartawan. Dan saya kena membaca juga kerana saya menulis dalam kolom-kolom saya di Awani dan juga The Malaysia Insight juga berkenaan dengan COVID. So saya kena faham benda ni. Saya tak baca untuk suka-suka kerana saya faham, kerana saya baca untuk editorial. Supaya bila saya buat sesi ni, saya menyampaikan maklumat yang tepat, bernas dan juga berwibawa kepada anda. Dan ketika saya menulis juga, kolom-kolom saya memberikan maklumat, fakta, data yang credibility. Tidak marah orang-orang yang menyediakan kolom kepada saya, terutama di Awani dan juga di The Malaysia Insight. Okey? Tak ada dah soalan Yang tepuk kepala banyak tak yang tak faham? Okey. Kalau ada tepuk kepala tu, preview balik tape ni. Saya rasa saya dah sampaikan dalam bahasa rakyat ni. Sebab bahasa Seluar Jin ni, macam mana saya explain Seluar Jin, macam itulah saya cuba explain pada saudara mengenai COVID ni. Okey, kita pergi pada gambar yang ketujuh. Tahniah kepada Mahfuz sayang, kita pergi gambar ketujuh. Tahniah kepada Datuk Lee Chong Wei yang pulang ke kampung halamannya dan menghadiahkan tablet untuk pelajar-pelajar miskin di Bukit Mertajam. Saya harap lebih ramai orang-orang yang berduit buat benda ni.
menghadiahkan tablet ni tuan-tuan untuk buat garasi juga akan buat lah, tapi nak cerita benda baik kat saudara pun payah. Tapi kami akan buat hadiah tablet untuk keluarga miskin di flat Kepung. You duduk flat apa nama ni dah? Flat you duduk PPR apa? Intan Baiduri. Kita sedang mengusahakan sendiri daripada duit yang kita perolehan, keuntungan kita sikit ni, untuk bagi kita, kata tak ada pun 10 tablet kita bagi, supaya orang kata tak boleh buat semua, jangan tak buat langsung tuan-tuan. Maksudnya nak beli satu tak mampu, share lah dengan kawan-kawan dalam grup-grup Facebook saudara tu, daripada duduk share laksa RM15. Terkejut saya sampai sekarang menyesal makan laksa tu RM15. Aduh, nak marah tak boleh, orang Melayu berniaga sokong lah juga, sampai kat saya value macam barang RM5 je. Tapi tak apa, jangan marah, macam mana nasib kita. Tapi daripada share, jadi mungkin kalau saudara 10 orang share dapat satu tablet, main kutu lah, kutu tablet panggil dia. Dan bagilah pada jiran yang susah. Kami sedang berusaha. Saya dah tengok harga Chrome sangat murah tuan-tuan, RM400 je. RM400 berarti saya boleh minta je admin Puan Niza order 10 dan garasi bagi dia kepada, sebab kena utama kerana itu adalah flat yang admin tahu siapa keluarga yang susah. Jadi admin boleh hantar je. Kita akan buat je, daripada tak boleh buat banyak beratus-ratus tu. Ambil teladan Datuk Chong Wei, dia tak boleh buat banyak, dia buat 100. Tapi okey, 100 orang dapat belajar. Kalau 100 orang dapat belajar, dapat ilmu tuan-tuan, daripada ilmu tu dia menjadi orang yang pandai, menjadi orang baik tuan-tuan. Amal jariah, pahala daripada ilmu yang dia perolehi daripada Chrome ataupun tablet yang saudara bekalkan tu akan menjadi amal jariah, iaitu pahala yang berlari-lari, yang terus hidup di atas dunia selagi pahala itu diamalkan walaupun saudara telah mati. Kadang-kadang pelaburan kita ni tuan-tuan, fikir juga pelaburan bila kita mati. Jadi garasi pun dah pilih sebab kita tengok Chrome adalah suitable bagi penggunaan kerana dia sangat-sangat berkesan bagi pengajian online. Dan di Amerika dia digunakan hingga 27 juta keping tu digunakan ketika Amerika melancarkan pengajian online juga, iaitu PDPR tu, pelajaran dan pendidikan dari rumah tu. Jadi garasi pun pilih untuk buat 10 dengan jumlah 4,000. Kita akan bagi kepada 10 orang kanak-kanak daripada 10 orang pelajar daripada keluarga miskin di PPR. Itu terima kasih Datuk Lee Chong Wei kerana memberikan kami aspirasi pagi ni dengan apa yang hari ini, Jumaat ni, walaupun saudara bukan orang Islam tapi saudara mengaspirasikan orang Islam untuk mengambil iktibar ni. Terima kasih juga kepada Ustaz Abid Liu yang memulakannya dengan jumlah yang lebih besar tuan-tuan. Ustaz Abid Liu mengedarkannya ribu-ribu saya rasa tu, tablet tu. Dia edarkan di Sabah dan Sarawak tu, di Sabah tu untuk anak-anak miskin tu. Terima kasih kerana memberi aspirasi. Kebaikan datang pada semua orang punya jiwa yang baik. Kebaikan yang datang daripada orang Islam, kita anggap itulah teladan yang Allah hantar untuk kita contohi. Kebaikan yang datang daripada orang bukan Islam, anggaplah itu petunjuk yang Allah bagi bahawa apakah mereka lebih baik daripada kamu walaupun mereka bukan daripada hamba-hambaku. Ambillah contoh hari Jumaat ni tuan-tuan, belajar daripada orang-orang yang baik ni. Kalau dia baik sebagai orang Islam, ambillah kata kita pun boleh menjadi sebaik pada dia. Kalau dia bukan orang bukan Islam, ambillah gambaran kata kalau mereka bukan hamba Allah yang belajar daripada Al-Quran pun dapat berbuat sebaik itu. Apakah kita yang belajar dengan Al-Quran dan belajar dengan Nabi dan tak dapat melakukan sebaik itu? Itu je contoh dia. Kita akan pergi kepada perkara yang ke-9, rasuah. Baca artikel ni saudara. Ini saya puji anak Melayu ni, bekas magistrate iaitu Fidah Ramlan. Saya salute pada Fidah Ramlan kerana mengambil iktibar daripada hukuman yang beliau terima kerana menerima rasuah ketika menjadi magistrate dan berkongsi pada orang ramai sebagai pengajaran. Tak ramai orang yang sanggup tampil dan berkongsi sesuatu untuk dijadikan iktibar dan pedoman. Saudara telah melakukannya dengan baik dan pada hari Jumaat yang mulia ni tuan-tuan. Saya dapat membaca artikel ni. Pergi saja dan baca je artikel ni. Fidah Ramlan ni. Ambil iktibar. Pelajari daripada keinsafan dan juga apa yang beliau teladani apabila menerima hukuman penjara kerana menerima rasuah. Dan yang kemudian perkara yang ke-10 kita harap 1-2 hari ini selesai kerana Chinese New Year berapa bulan? 14 15. 12 hari bulan Chinese New Year. Hari ini 4 hari bulan. Jadi berlaku banyak kekeliruan. Hari ini 5 hari bulan. Berlaku banyak kekeliruan mengenai SOP tu. Masyarakat Cina kurang gembira kerana mereka tidak dibenarkan untuk mengunjungi kaum keluarga mereka. Kerana mereka katakan bahawa kalau kaum keluarga tinggal dalam 10 km yang dekat, apakah mereka tidak dibenarkan kerana makan besar pada petang sehari sebelum Chinese New Year adalah amalan orang Cina. Saya tak mau masuk campur dalam hal ni, cuma saya tunggu je kerajaan memberi respon. Secara peribadi saya menyokong sekiranya SOP diamalkan oleh masyarakat Cina, iaitu pertemuan mungkin dihadkan tidak melebihi 12 anggota keluarga. Pertemuan mestilah dibuat dalam SOP yang betul. Mestilah ahli keluarga itu berada tidak jauh daripada 10 km daripada jarak yang telah dibenarkan dalam radius PKP yang diamalkan sekarang.
Secara peribadi saya suka toleransi tu. Kerana paling tidak kalaulah mereka tinggal dekat dengan ibu bapa mereka, saya tak fikir ramai tu, sekurang-kurangnya kalau ada 4-5 anak, mungkin ada 2 anak, 1 anak yang tinggal dekat dengan mak ayah, mereka boleh berkumpul dengan mak ayah dan meraihkannya. Sekiranya adik dan abang tinggal berdekatan, mereka tak dapat berkumpul satu keluarga, tapi adik dan abang yang tinggal dalam satu radius yang sama dapat berkumpul 2 keluarga. Saya fikir kalaulah kerajaan melonggarkan syarat ini untuk sifat muhibah dan memberi sedikit ruang pada masyarakat Cina merayakan makan besar pada petang tu dengan SOP yang ketat, sekurang-kurangnya tidak melebihi 12 orang. Saya rasa itu lebih adil, tapi tertunggu pandangan kerajaan. Tapi masyarakat Cina menyuarakan pandangan mereka dan saya mengambil kira sebagai seorang warga negara Malaysia bahawa pandangan yang mereka suarakan adalah ada kemunasabahannya, kerana mereka hanya meminta kebenaran anggota keluarga yang bertinggal dalam radius 10 km yang digazetkan sebagai penguatkuasaan PKP ni dibenarkan saling mengunjungi.